waktu dan semasa, ahli-ahli panel yang pastinya akan sedikit melontarkan idea, sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam forum satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum falsafah pada pagi ini. Saya, Nur Amira Zulaiha binti Zaidi, akan bersama-sama mereka dewan sekalian untuk mempromosikan forum falsafah kita pada pagi ini. Sebelum kata bersulah bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama Ayu berbaju Saudari Nur bersiap rumah dengan istri yang bijak dalam melontarkan idea berdas. Apa khabar saudari? Terima kasih diucapkan kepada saudari Istri. Alhamdulillah, baik saudari. Okey, seterusnya ahli panel yang berada di sebelah kiri saya, saudari Nur Tabir binti Muhammad Sanusi yang bertubuh badan kecil namun betah berkata-kata. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik dari alam baik. Salam orang buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik utama perbincangan forum pada hari ini, iaitu cabaran dan isu semasa konflik antara Palestin dan Israel. Sidang hadirin yang dihormati, baiklah tanpa membuang masa, terlebih dahulu saya akan kupaskan mengenai kewujudan perhubungan antara negara Palestin dan Israel. Perhubungan antara kedua-dua negara Palestin dan Israel telah wujud sejak zaman kegemilangan Islam dan berterusan hingga ke hari ini. Isu yang berkaitan dengan Israel sudah wujud pada zaman Umar Sultan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Hubungan Israel dan Palestin secara langsung melibatkan hubungan dengan negara-negara Arab. Negara Palestin dan Israel menjadikan hubungan dari segi politik telah menghasilkan berbagai-bagai jenis perjanjian sama ada mengenai ekonomi dan politik. Baiklah, setakat itu sahaja. Sekarang saya mengajukan soalan pertama berkaitan isu konflik Palestin dan Israel kepada ahli panel pertama iaitu saudari Usma. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Istri atas soalan yang sangat menarik. Konflik Palestin dan Israel merujuk kepada satu persekisaan yang masih berlaku dan berlangsung sehingga tidak habis-habisan antara kedua-dua negara Timur Tengah iaitu Palestin dan Israel yang merupakan sebahagian daripada konflik Arab Israel yang terbesar di seantero dunia. Secara umumnya, pertelingkahan yang berlaku pada masa ini merujuk kepada pertikaian antara dua kumpulan politik yang mempunyai ideologi yang berlainan dalam tuntutan ke atas kawasan tanah yang sama. Menurut tinjauan pendapat dari pelbagai pihak masyarakat, kebanyakan orang Palestin dan Israel bersetuju bahawa sebuah penyelesaian dua negara merupakan cara yang terbaik dan berkesan untuk menghentikan konflik yang melanda iaitu pertikaian yang berlaku di Palestin dan Israel melibatkan kuasa secara langsung dan tidak langsung daripada antarabangsa. Misalnya, negara barat yang terbalik dan masuk campur tangan adalah negara Amerika Syarikat, Britain dan lain-lain lagi. Kuasa barat mempunyai muslihat yang bersembunyi ibarat ada udang di sebalik batu. Mereka mempunyai matlamat tersendiri dalam konflik Israel-Palestin dan bukannya sekadar untuk menghulurkan bantuan pertolongan dan memberi belas kasihan kepada kedua-dua negara sahaja. Setakat isu itu sahaja perijasannya berkenaan soalan yang diberikan kepada saya. Kembali kepada saudari. Terima kasih saudari Usma atas penerangan yang cukup berperinci. Sebentar tadi saudari Usma telah memperincikan isu konflik Palestin dan Israel. Sekarang kita berikan pula peluang kepada ahli panel kedua iaitu saudari Damia untuk kongsikan faktor-faktor berlakunya konflik antara Palestin dan Israel. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Antara salah satu sebab yang membangkitkan isu antara Palestin dan Israel adalah faktor keagamaan. Golongan Israel telah menghubungkan satu gerakan yang bernama Gerakan Zionis sebagai satu gerakan keagamaan yang dijalankan oleh orang Yahudi. Keadaan ini menyebabkan mereka berusaha dengan penuh kesungguhan dalam mendapatkan negara atau kawasan untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran agama mereka. Kawasan Palestin telah dipilih untuk dijadikan pusat penyebaran agama mereka kerana Palestin merupakan tempat turunnya kitab Injil dan berlakunya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Musa AS. Selain itu, isu
perebutan tanah antara kedua negara ini iaitu Palestin dan Israel berlaku disebabkan oleh kepercayaan yang dipegang oleh golongan Zionis yang khususnya terdiri daripada orang Israel percaya bahawa tanah Palestin ini khususnya Yerusalem merupakan sebuah tempat suci bagi agama Yahudi dan mereka berhak ke atas tanah tersebut. Orang Yahudi merekakan prinsip kebebasan beragama dan tidak ada anasi paksaan dalam pengasuh agama. Namun demikian, orang Yahudi sendirilah yang tidak memegang dan mematuhi prinsip-prinsip agama tersebut serta telah melakukan kezaliman dan kekerasan ke atas penduduk Palestin. Hasilnya, kejadian pengusiran secara paksaan, rampasan tanah, harta dan lain-lain kezaliman yang mereka lakukan. Padahal golongan Islam berbeza dengan golongan Yahudi. Israel yang menafikan hak dan tuntutan orang Yahudi terhadap kawasan Palestin. Masyarakat Islam mengatakan bahawa tanah Palestin terutamanya kawasan Yerusalem merupakan tempat suci bagi umat Islam dan merupakan kiblat pertama bagi umat beragama Islam dalam menjalankan ibadah solat. Sejalan dengan itu, tempat ini dipercayai tempat terjadinya mukjizat terbesar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kembali kepada saudari penulis. Terima kasih saudari Jemima atas maklumat dan huraian yang cukup lengkap mengenai faktor-faktor berlakunya konflik antara Palestin dan Israel. Benar kata saudari, faktor keagamaan dan perebutan tanah antara kedua negara Palestin dan Israel menjadi punca berlakunya konflik. Isu konflik yang berlaku antara negara Palestin dan Israel telah meninggalkan kesan yang amat mendalam terutamanya kepada negara Palestin. Misalnya dari segi ekonomi. Negara yang terbabit dalam peperangan secara langsung akan menjejaskan ekonomi negaranya sehingga menjejaskan pembangunan sesebuah negara. Penduduk tempatan terpaksa melepaskan pekerjaan mereka yang sedia ada semata-mata untuk berperang dalam memelihara keamanan negara. Terlalu banyak kesan yang berlaku kepada negara Palestin jika hendak dikupas satu persatu. Oleh itu, saya mempersilakan saudari Uzma untuk merincikan lagi kesan yang berlaku dari segi pendidikan akibat daripada konflik yang terjadi antara dua buah negara itu. Dipersilakan saudari. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu kesan konflik antara Palestin dan Israel ini secara ringkas dan padat. Baiklah, konflik antara Palestin dan Israel ini telah memberikan kesan yang amat besar terhadap pendidikan. Menurut kajian daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), hasil laporan telah menunjukkan bahawa hampir 40,000 kanak-kanak Palestin di kawasan Gaza tidak mempunyai sekolah untuk menuntut pelajaran. Hal ini berlaku kerana atas kekatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin yang kini sudah memasuki tahun kelima. Kesan daripada pertelingkahan antara Israel dengan Palestin di Gaza, hampir 40% sekolah kerajaan terpaksa beroperasi dalam dua sisi persekolahan, iaitu dari awal pagi hingga ke petang, malam untuk menampung jumlah pelajar yang banyak atas kekurangan sekolah. Selain itu, Israel juga telah melancarkan serangan ke atas beberapa buah sekolah di Jabalia dan menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang termasuk 4 kanak-kanak mati dalam serangan tersebut. Ekoran daripada itu, pembangunan semula dalam sektor pendidikan negara Palestin menghadapi cabaran yang besar. Penutupan sekolah telah meningkatkan kadar kemiskinan dan seterusnya mengganggu proses pembelajaran. Selain sekolah kerajaan, pendidikan tinggi iaitu universiti juga terpaksa ditutupkan atas kekurangan prasarana pembelajaran. Setakat itu sahaja penilaian saya. Kembali kepada saudari Uzma. Terima kasih saudari Uzma atas maklumat yang padat. Sidang hadirin yang dihormati, forum kita sudah hampir ke penghujungnya. Jadi sebelum saya akhiri perbincangan forum pada hari ini, saya ingin meminta pendapat saudari Damia untuk jelaskan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membebaskan Palestin. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari Penerusi. Kembali kepada soalan yang diminta oleh saudari Penerusi. Terdapat beberapa langkah untuk bebaskan Palestin, antaranya adalah pertama, ketidakgantungan kepada Amerika Syarikat dan sekutunya. Seperti yang hadirin sekalian tahu, Amerika Syarikat dan sekutunya merupakan kuasa yang terbesar dalam menguasai dunia pada globalisasi ini. Kelancaran perang ke atas pengganas merupakan strategi atau dikatakan musuh pihak mereka untuk melumpuhkan Islam di dunia. Bab kata pepatah, ada udang di sebalik batu.
kuasa bersabaran tidak mahu sesebuah negara kembali kepada corak pemerintahan dan pentadbiran berasaskan agama Islam. Hal ini demikian kerana mereka bimbang kejadian ini mampu menjejaskan barat itu sendiri. Pergolakan antara negara Israel dan Palestin turut ditekan kerana kuasa barat berminat besar dalam mengguguli kawasan Timur Tengah yang kaya dengan berbagai hasil petroleum. Sehubungan dengan itu, Amerika Syarikat turut membenarkan negara Israel membina nuklear. Tindakan ini jelas dilihat dan sudah bercanggah dengan Revolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB yang ingin menjadikan kawasan Timur Tengah bebas daripada sebarang serangan nuklear. Kedamaian dan keamanan tidak akan tercapai atas sikap double standard yang ditunjukkan. Penyelesaian konflik Palestin dan Israel tidak harus melibatkan kuasa-kuasa dunia lain yang mempunyai banyak kepentingan peribadi ke atas negara itu sendiri, melainkan sekiranya mereka betul-betul ikhlas mahu mencari ikhtiar untuk membebaskan negara Palestin dan Israel daripada pertelikahan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Damian kerana sudi berkongsi pendapat mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membebaskan Palestin. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung perbincangan forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel kerana sudi berkongsi ilmu pengetahuan yang sangat bermakna dan tidak lupa juga ahli dewan sekalian kerana sudi mendengar perbincangan forum kita pada hari ini. Izinkan saya melabuhkan tirai forum kita pada hari ini, tapi sebelum itu, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap cara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.